Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai topik keperluan manusia dan kebajikan sosial. So kita akan tengoklah apa link ataupun connections between these two variables these two different factors which consist of keperluan manusia dan kebajikan sosial. So apa itu keperluan manusia? Keperluan manusia ini merujuk kepada keadaan yang perlu ada ataupun perlu dimiliki oleh individu bagi nak pastikan keadaan hidup dia tu sejahtera. Kalau kita tengok definisi lain daripada academician ataupun researcher yang lain, dia kata keperluan manusia ini merupakan barangan material atau keadaan fizikal tertentu yang mesti dimiliki oleh manusia bagi nak membolehkan mereka manusia ini menjalankan fungsi dan peranan fizikal, mental dan seksual mereka dengan berkesan. Jadi ini merupakan prasyarat kepada pelanjutan hidup individu ataupun masyarakat. Kalau ketiadaan barangan material ni ataupun tak ada keadaan fizikal ni boleh menyebabkan hidup manusia ni tak sejahtera. Ataupun sekiranya amat kritikal akan menyebabkan hidup manusia ni mudarat dan binasa. So kalau kita tengok kebanyakan scholars ataupun kebanyakan pengkaji dan ni lah pakar bidang kebajikan sosial, kebanyakan mereka membahagikan keperluan manusia ini kepada 3 kumpulan lah. Dapat 3 komponen. So kita nak tengok apa 3 komponen pada hari ini. Yang pertamanya kita tengok yang komponen pertama adalah keperluan asasi. So keperluan asasi ini merupakan barangan, keadaan atau perkhidmatan yang amat diperlukan oleh manusia bagi bolehkan diri dia menjalankan fungsi dan peranan fisiologi dan biologi yang berkesan. Okay, Maslow memanggil keperluan ni sebagai keperluan defisientan ataupun dalam bahasa Inggeris deficiency needs, kerana bila manusia mengalami kekurangan keperluan ni, ia memudaratkan fisiologi manusia. Kesannya manusia tak boleh berfungsi dengan sejahtera. Keperluan asasi manusia ni boleh dibagikan kepada 2 jenis pula. Pertama, keperluan fizikal dan kedua adalah keperluan keselamatan dan perlindungan. Contoh keperluan fizikal, contoh dia adalah makanan dan minuman, rehat, aktiviti seksual yang sempurna dan mencukupi. Kalau kedua, keperluan keselamatan dan perlindungan, contoh dia seperti keperluan untuk dilindungi atau nak melindungi diri daripada sebarang ancaman bahaya, keperluan untuk mempunyai tempat perlindungan yang selamat untuk membesarkan keluarga, mempunyai jaminan kewangan yang selamat dan kukuh, keperluan untuk tinggal dan membesar dalam sebuah negara yang stabil lah daripada segi ekonomi dan politik dia, dan kita pun ada keperluan untuk tinggal dan membesarkan keluarga kita ataupun anak kita ataupun diri kita dalam sebuah komuniti kejiranan yang selamat. Okey. Yang kedua adalah merupakan keperluan perkembangan diri. So, keperluan perkembangan diri adalah keinginan individu untuk mencapai sesuatu pada tahap yang tertinggi. Goin, salah seorang pakar bidang kebajikan sosial ni mengatakan keperluan perkembangan diri adalah the desire to become more and more what one is, to become everything that one is capable of becoming. Ini adalah keperluan yang amat diperlukan oleh individu untuk mengembangkan atau memajukan aset sosial dalaman yang dimiliki. Keperluan perkembangan diri juga boleh pecahkan kepada 2 komponen. Pertama, keperluan ingin mempunyai dan keperluan untuk ingin dimiliki lah. Dalam bahasa Inggeris, belongingness needs. Contohnya, keperluan untuk diterima sebagai sebahagian anggota masyarakat, keperluan untuk disayangi, ingin menyayangi, keperluan untuk mempunyai hubungan personal dan sosial yang mesra dengan individu lain, keperluan untuk mempunyai pasangan hidup, keperluan untuk dikenali oleh individu lain dan mengenali individu lain. Kedua adalah merupakan keperluan kendiri ataupun bahasa Inggeris esteem needs. So contohnya keperluan untuk menghormati diri sendiri, self-respect, keyakinan diri, self-confidence, kecekapan pencapaian yang baik dalam hidup, mempunyai kemahiran khusus ataupun mastery skills, dihormati oleh orang lain, mempunyai reputasi yang baik, dihargai dan orang kata mempunyai status dan prestige. Okey, sekarang kita pergi kepada komponen yang ketiga tadi itu. Komponen ketiga adalah merupakan keperluan kesempurnaan diri. So dia keperluan ini merujuk kepada the process of thinking about one's own thought processes. So Maslow merujuk keperluan kesempurnaan diri ini sebagai keinginan individu untuk menjadi segala yang diinginkan atau diidamkan, iaitu dalam kalau ikut kata asal daripada Maslow ni, the desire to become everything that one can become or what a person can be,
he or she must be. So, keperluan kesempurnaan diri ini juga dipanggil sebagai keperluan kesedaran diri ataupun self-awareness. So, bawah keperluan kesempurnaan diri ini boleh pecah lagi pula kepada 3 komponen, 3 subkomponen pula. So, yang subkomponen pertama adalah merupakan keperluan untuk memenuhi keinginan diri ataupun self-fulfillment. Contohnya, keperluan untuk mempertingkatkan atau memajukan diri sendiri. Keperluan untuk menggunakan segala aset dalaman yang dimiliki seoptimum mungkin. Nak mencapai cita-cita hidup dan mencapai tahap kreativiti yang terbaik. Subkomponen yang kedua adalah keperluan untuk mempunyai ilmu pengetahuan dan pemahaman yang baik. Contoh subkomponen ini adalah merupakan keperluan untuk memahami suatu perkara dengan lebih baik dan mendalam. Keperluan untuk mengeksplorasi sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Keperluan untuk mengenal pasti dan mencari penyelesaian kepada sesuatu perkara. Mempunyai hubungan yang lebih bermakna dengan perkara lain dalam hidup. Mencari cabaran intelektual dan kemampuan untuk menganalisis maklumat dengan baik. Ketiga, barulah kita pergi ke keperluan estetika. Contoh keperluan estetika ini adalah keperluan untuk dikelilingi oleh kesempurnaan dan kecantikan. Iaitu dengan kata lain dia kesenian yang mempunyai nilai estetika yang tinggi ni. So secara keseluruhannya, kalau kita tengok 3 komponen yang kita sebut tadi tu, dia boleh kita disusun dalam satu susunan hierarki yang gambar rajah sekarang ni saya tunjuk ni. Jadi dari rajah ni, 2 hierarki paling bawah ialah keperluan asasi. Keperluan asasi ni merujuk kepada keperluan fizikal dan fisiologi serta keperluan keselamatan dan perlindungan. Kalau kat hierarki yang ketiga dan keempat pula ialah keperluan perkembangan diri. Seterusnya hierarki kelima, keenam dan ketujuh ialah keperluan kesempurnaan diri. So apa prinsip utama hierarki ni? Prinsip utama dia adalah individu perlu memenuhi ataupun memuaskan keperluannya mengikut aturan hierarki dari keperluan yang terendah kepada tahap keperluan diri yang lebih tinggi. Seperti yang digambarkan oleh hala tujuan panah ni yang saya tunjuk sekarang ni, individu mesti memenuhi keperluan asasi ni dahulu. Sekarang kena mesti memenuhi keperluan asasi dahulu, baru dia pergi ke keperluan keperluan perkembangan diri, dan selanjutnya dia akhirnya bergerak kepada keperluan kesempurnaan diri. Walaupun memenuhi keperluan asasi, khususnya keperluan fisiologi menjadi keutamaan menjadi prioriti bagi kebanyakan individu. Tak dapat dinafikan bahawa magnitude hierarki ini adalah berbeza bagi setiap individu, setiap kumpulan umum berbeza, serta setiap kumpulan ataupun komuniti sosial berbeza. Maksudnya kat sini, ada individu, kumpulan umum dan kumpulan sosial yang lebih memerlukan keperluan perkembangan diri lebih daripada keperluan asasinya. Begitu juga ada individu, kumpulan umum dan kumpulan sosial yang memerlukan keperluan kesempurnaan diri lebih daripada keperluan perkembangan diri. Keperluan kesempurnaan diri pula, dia bersifat sangat subjektif dan bagi setiap individu, berbeza bagi setiap kumpulan umum yang berbeza serta setiap kumpulan atau komuniti sosial yang berbeza. Okay, selain tu, prinsip hierarki keperluan manusia juga menerangkan bahawa sebarang usaha untuk bantu individu memenuhi keperluan hidupnya harus dimulakan dengan bantuan keperluan asasi. Logiknya, kalau individu tu nak mesti mempunyai makanan, minuman dan rehat mencukupi, nak memastikan to make sure lah diri dia tu benar-benar sihat dan bertenaga bagi jalankan peranan dan tanggungjawab sosial dan ekonominya. So, ini target dia, nak supaya individu tu dapat itu sihat dan tenaga untuk jalankan peranan, tanggungjawab sosial dan ekonominya. Kita boleh andaikan individu mampu menjalankan peranan dengan lebih berkesan kalau keadaan fizikal dan fisiologi, itu keperluan asasi tadi tu dapat dipenuhi dan keperluan fizikal dan fisiologi yang sejahtera tu diberikan atau dipenuhkan dengan keperluan perkembangan diri. Keperluan kesempurnaan diri hanya diperlukan setelah bila keperluan asasi dan perkembangan dirinya tu dipenuhi. So, aturan hierarki keperluan manusia Maslow ni mempunyai impak yang besar terhadap proses perancangan, penyediaan, pengagihan dan penyampaian perkhidmatan kebajikan sosial. Dalam banyak negara, bantuan awal yang paling asas sekali, paling basic sekali, lazimnya, kebiasaannya adalah bantuan yang berbentuk keperluan asasi. Khususnya bantuan makanan,
kewangan dan kesihatan. Organisasi kebajikan sosial yang besar seperti World Health Organization, World Bank, United Nations ni banyak dah menganjurkan program kebajikan sosial global seperti program pembangunan bangsa-bangsa bersatu yang memfokuskan pada bantuan yang berbentuk keperluan asasi. Ini contoh. Kalau kita tengok dekat Malaysia pula, bantuan kewangan dan bantuan am oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat diberikan kepada individu ataupun keluarga yang kurang berkemampuan dan berkeperluan bagi nak membolehkan individu atau keluarga tersebut menyara diri dan memenuhi keperluan asasi. Okey, kalau kita tengok dari segi aplikasi, memfokuskan dan memberi keutamaan kepada bantuan awam berbentuk keperluan asasi sememangnya wajar. So, nak make sure bantuan yang disediakan ini bersifat komprehensif, institusi dan organisasi kebajikan sosial perlu ambil kira kepentingan keperluan lain, khususnya keperluan perkembangan diri yang amat diperlukan oleh anggota masyarakat. Impak bantuan ataupun kesan bantuan keperluan asasi seperti bantuan makanan, pakaian, kesihatan, kewangan dan rumah perlindungan ke atas individu ni bersifat sementara. Kita kena faham tu. Dia bersifat sementara kalau keperluan asasi ni. Sebaliknya, kalau bantuan yang berbentuk perkembangan diri, dia bersifat lebih kekal. Lebih kekal dan mampu membantu individu atau anggota masyarakat menjana aset dalaman dia tu yang dimiliki oleh setiap individu tu bagi memenuhi defisit keperluan asasi yang dialami oleh individu tersebut. Ini mampu mengelakkan individu tersebut sentiasa bergantung secara berterusan terhadap bantuan sosial awam. Selain itu, bantuan berkategori keperluan perkembangan diri juga mampu bina komponen dalaman individu yang lebih bermoral. Maksud di sini adalah anggota masyarakat yang punya komponen dalaman yang bermoral lebih, orang kata dia ni lebih berdaya saing, lebih maju, lebih kental dan lebih resilience lah. Tak mudah patah semangat, orang kata dengan kata lainnya. Maknanya untuk berhadapan dengan pelbagai rintangan dan pengaruh sosial yang wujud di sekeliling dia tu. Dengan kata lain, bantuan yang berbentuk perkembangan diri adalah bersifat proaktif. Oleh itu, jenis bantuan awam yang ditawarkan mesti seimbang. Dia kena seimbang antara keperluan asasi dan juga keperluan perkembangan diri. Malah sekiranya wajar keperluan asasi perlu diberi secara bersyarat, bukannya bantuan yang bersifat universal dan berkekalan. Kalau kita tengok apa hubungan antara keperluan manusia dan kebajikan sosial ni adalah maknanya dikata kita kena tengoklah fungsi utama kebajikan sosial itu sendiri. Fungsi utama kebajikan sosial tu adalah untuk bertindak balas dan memenuhi keperluan anggota masyarakat. Justru tu konsep keperluan tak boleh diambil mudah dan tak boleh dipelecehkan. Memandangkan keberkesanan sesebuah perkhidmatan sosial diukur berdasarkan kejayaan dia dalam memenuhi keperluan masyarakat. Oleh itu, keperluan seharusnya satu perkara yang bersifat objektif dan boleh diukur kuantitinya. Jadi, bagi mencapai dengan kata lain, setiap jenis keperluan manusia ni, setiap jenis keperluan manusia yang terkait oleh Maslow ni tak harusnya bersifat subjektif dan tak boleh diukur. Dia kenalah harus bersifat objektif dan boleh diukur ke tepat. Dia tak boleh bersifat subjektif, dia tak boleh diukur. Dia tak boleh macam tu. Jadi keperluan sosial seharusnya boleh dikenal pasti dengan jelas, diukur dengan tepat dan ada kriteria yang boleh digunakan sebagai prinsip asas bagi menentukan pembahagian ataupun penyampaian sumber perkhidmatan sosial itu sendiri. Jadi nak memastikan bagi membolehkan keperluan ni boleh diukur dengan jelas, dengan tepat, kita kenalah lihat keperluan dari 3 perspektif yang saya nyatakan ni. Pertama adalah jenis masalah yang dihadapi oleh individu, kumpulan sosial atau komuniti tertentu. Kedua, keadaan atau syarat yang melayakkan individu, kumpulan sosial atau komuniti tertentu untuk menyertai atau memperoleh sesuatu respons khas terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga adalah hubungan antara masalah dan respons yang sesuai untuk bertindak balas dengan masalah tersebut. Jadi pertamanya kita tengok jenis masalah, kedua keadaan atau syarat yang melayakkan individu tu ataupun mana kumpulan lah untuk memperoleh suatu respon khas tu. Yang ketiga kita tengok pula hubungan antara masalah dan respon yang sesuai untuk tindak balas dengan masalah tersebut. Kalau kita tengok Bradshaw, cara definisi keperluan, dia bina keperluan tu berasaskan masyarakat yang memerlukan atau mengalaminya. Jadi cara sesebuah kumpulan atau komuniti sosial mempersepsikan atau menyatakan keperluan mereka
membayangkan nilai dan perspektif kumpulan yang berbeza-beza kan. Jadi namun begitu, kebiasaannya kebanyakan kumpulan atau komuniti sosial ni mendefinisikan keperluan mereka dengan 4 cara berbeza. Jadi kita tengoklah apa 4 definisi keperluan ni yang Dan Bradshaw panggil sebagai taksonomi keperluan manusia Bradshaw. So, yang pertamanya akan tadi sebut ada 4 cara kan. Yang pertama ialah merupakan keperluan normatif. Keperluan normatif ini keperluan yang ditetapkan oleh sekumpulan ukuran sosial yang seragam. Ukuran yang seragam ni ditentukan dan dibina oleh profesional atau pakar sesebuah perkhidmatan. Jadi individu yang menepati ukuran tersebut dilihat sebagai berkeperluan dan berhak mendapat perkhidmatan sosial yang disediakan. Manakala individu yang tak tepati ukuran tersebut dilihat sebagai tak berkeperluan dan tak berhak memperoleh perkhidmatan sosial yang ada. Yang kedua adalah keperluan komparatif atau relatif. Keperluan ni wujud hasil daripada perbandingan perbezaan dalam akses orang lain terhadap sumber atau perkhidmatan sosial ada. Ini comparison, keperluan comparison. Yang ketiga adalah keperluan yang dirasakan. Keperluan yang dirasakan adalah keperluan yang individu, kumpulan sosial dan ahli sebuah komuniti percaya mereka perlukan. Keperluan yang dikenal pasti dan dinyatakan oleh individu ataupun kumpulan itu sendiri. Kalau yang keempat adalah keperluan yang digambarkan oleh individu. Mana keperluan oleh individu? Mana ia merujuk kepada perubahan keperluan yang dirasakan kepada permintaan. Jadi ini merupakan 4 cara lah bagaimana seseorang individu atau kumpulan mendefinisikan keperluan mereka. Ada 4 cara berbeza. So ini merupakan 4 cara berbeza yang saya nyatakanlah tadi. Pertubuhan United Nations Development Programme UNDP dalam membentuk satu unit index yang bernama Human Index Development yang berfokuskan kepada keperluan perkembangan diri. Jadi antara perkara pokok yang diperlukan untuk pembangunan manusia sejahtera adalah memperkembangkan pilihan individu terhadap material atau perkhidmatan sosial, komitmen dalam membangunkan sumber atau perkhidmatan kesihatan dan pendidikan, buka akses yang lebih adil terhadap peluang-peluang sosial, kesejahteraan sekitar, keselamatan personal individu, memberi hak dan peluang sosial, ekonomi dan politik yang sama kepada lelaki dan wanita, membangunkan instrumen hak manusia dan buruh yang relevan dengan senario perubahan global. Jadi aspek terpenting berkaitan dengan semua keperluan yang saya nyatakan, saya bacakan ni adalah setiap keperluan tersebut mesti dan harus dipenuhi oleh anggota masyarakat. Secara konvensional, tanggungjawab untuk memenuhi setiap keperluan di atas, khususnya keperluan asasi, terletak pada diri individu sendiri ataupun pada institusi sosial yang paling rapat dengan individu itu keluarganya. Contohnya, menjadi tanggungjawab individu untuk berusaha membeli makanan untuk diri sendiri. Kalau saya itu jadi tanggungjawab ibu bapa untuk pastikan anak-anak dia mendapat makanan, tempat berteduh dan pendidikan sempurna. Namun begitu, bukan semua orang ada kapasiti atau keupayaan untuk melakukan perkara tersebut. Ada halangan-halangan yang boleh menyebabkan individu atau keluarga gagal jalankan peranan asas mereka. So antara contoh halangan-halangan dia adalah ini. Pertamanya, halangan fizikal, mental dan biologi yang kritikal. Contohnya kecacatan, umur tua dan tahap kematangan yang amat rendah kerana umur yang terlalu muda seperti bayi dan kanak-kanak. Kedua, halangan structural seperti contoh dia hidup dalam persekitaran sosial yang miskin. Ketiga, institusi sosial yang ada. Misalnya keluarga gagal jalankan fungsi dan peranan untuk bantu individu yang berkesan kerana faktor risiko yang wujud dalam keliling dia itulah, dan wujud dalam persekitaran sosial dia adalah sangat ataupun lebih dominan daripada faktor protektif yang ada. Lebih dominan pada faktor protektif yang ada. Faktor risiko yang wujud dalam persekitaran sosial tu dia lebih influential, lebih berimpak, lebih dominan daripada faktor protektif yang ada. Yang keempat adalah malapetaka alam atas menjadi yang tak dapat jangkakan. Jadi keadaan tersebut memang menghalang individu atau keluarga untuk jalankan peranan sosial dan ekonomi mereka dengan sempurna dan berkesan. Jadi bila wujudnya halangan tersebut, kegagalan untuk jalankan peranan menyebabkan individu atau anggota komuniti tersebut gagallah memenuhi keperluan hidup dia. Sebab itulah mereka terpaksa atau perlu bergantung pada institusi sosial lain. Contohnya institusi kebajikan sosial yang terdapat dalam komuniti untuk bantu diri mereka ni. Jadi daripada keadaan sedemikian, kebajikan sosial sering distigmakan. Orang mempunyai stigma, maknanya kebajikan sosial ni adalah sebuah institusi pergantungan sosial. Jadi nak elak
pergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh institusi kebajikan sosial awam, pelbagai ujian kelayakan telah diperkenalkan bagi nak memastikan, nak tapih lah, nak saring supaya nak make sure individu yang benar-benar berkeperluan sahaja menerima perkhidmatan sosial awam yang diperkenalkan. Ujian kelayakan yang paling popular adalah ujian tahap pendapatan. Maknanya sebab nak bagi elak orang bergantung secara berterusan terhadap perkhidmatan sosial awam, kerajaan kat banyak negara mengadakan beberapa prasyarat kelayakan. Contohnya kerajaan US lah, Amerika Syarikat dan Britain. Dia kenakan syarat sekurang-kurangnya penerima allowance pengangguran kena join skim pekerjaan ataupun skim peningkatan kemahiran ekonomi. Maknanya skill base yang boleh boleh menjana lah pendapatan ekonomi sebelum layak untuk dipertimbangkan bagi menerima allowance pengangguran ni. Jadi bantuan sokongan ini bukan untuk jadikan mereka seorang atau sekumpulan anggota masyarakat ni bergantung kepada kebajikan sosial. Sebaliknya, ia diberikan untuk mengupaya dan memperkasakan aset sosial yang dimiliki oleh setiap individu penerima bantuan tu seoptimal yang mungkin supaya dia secara individu dia boleh sendirinya secara organiknya dia secara semula jadi ataupun secara semula jadi dia boleh mengatasi halangan atau masalah yang dia alami. Tapi walaupun mereka mengenakan prasyarat kepada penerima bantuan yang tadi tu, kadang-kadang kita ada juga melihat kebanyakan ada juga kes di mana institusi sosial yang sedia ada tu turut mengalami defisit keperluan apabila mereka sendiri gagal nak mainkan peranan mereka dengan berkesan. Perspektif ni kalau kita tengok dari perspektif ni lah kan. Perspektif ni melihat kebajikan sosial ni sebagai satu jaringan perhubungan sosial. Dalam bahasa Inggeris dia network of relationships. So satu jaringan perhubungan sosial ni berfungsi dia adalah untuk menyelenggaralah ataupun mengkoordinasi keperluan anggota masyarakat. Institusi keluarga, agama, tempat kerja, pasaran buruh dan tidak formal mempunyai pelbagai sumber spiritual, sosial dan ekonomi yang mampu bantu individu atau anggota masyarakat memenuhi keperluan hidup. Institusi kebajikan sosial berfungsi untuk bantu organisasi tersebut menjalankan fungsi asas mereka masing-masing dengan lebih berkesan dan teratur. Sebab mereka tak boleh stand alone. Sebab itulah mereka perlukan institusi lain. Sebab itulah sistem kebajikan sosial ni kita perlu lihat kepada inilah aspek jaringan perhubungan sosial ni. Sebab tu dipanggil sistem kebajikan sosial. Sistem kebajikan sosial ni kita lihat jaringan perhubungan ni adalah bila apabila orang ramai menuntut, apabila kita nak tapih, kita nak menyediakan bantuan tu, kita sampaikan bantuan tu, diperlukan satu sistem yang terancang dan tersusun. Apabila kita nak merancang satu sistem tu, dia memerlukan kepelbagaian pemegang taruh supaya proses tu lebih efektif dan efisien. So contoh ni kalau kita tengok jaringan perhubungan ni, kita tengok gambar rajah ni. Okay. Rajah ni memperlihatkan fungsi asas setiap organisasi sosial dalam memenuhi keperluan anggota masyarakat. So rajah ni juga memperlihatkanlah fungsi institusi kebajikan sosial dalam membantu setiap organisasi tersebut jalankan peranan fungsi mereka yang lebih berkesan. Kalau kita contoh tengok keluarga. Keluarga fungsi utama ialah prokreasi, intimasi, sokongan moral, emosional dan fizikal. Kalau organisasi keluarga ni tak mampu atau gagal menjalankan peranan dan fungsi atau memperkasakan fungsi dan peranan sedia ada dalam organisasi ini, maka fungsi institusi kebajikan sosial adalah memberi perkhidmatan-perkhidmatan yang saya sebut ada kat rajah ni, belah kanan ni. Maknanya institusi kebajikan sosial akan bantu organisasi keluarga ni dari segi penjagaan peribadi, sokongan atau bantuan kewangan, kaunseling dan terapi profesional. Sama juga kalau institusi agama. Kalau fungsi utama dia adalah untuk perkembangan dan pengupayaan spiritual, maka dia kalau nak memperkasakan fungsi dan peranan sedia ada organisasi institusi agama ni, dia akan menjalankan aktiviti tambahan seperti kaunseling ataupun perkhidmatan sosial. Sama juga dengan organisasi kerja. Kalau fungsi utama dia adalah pekerjaan, dan bagi memperkasakan fungsi dan peranan sedia ada, organisasi kerja ni dia akan tambah aktiviti dalam bentuk manfaat, menawarkan manfaat dan skim-skim pekerjaan kepada pekerja yang dia ada lah, yang jadi employee kat organisasi tersebut. Okey, sekarang kita pergi ke maklumat kebajikan sosial. Ya, ada 5 lah maklumat kebajikan sosial yang kita akan tengok. Yang pertama ialah mencelah dan mencegah kemunculan keperluan baru dalam kehidupan individu dan masyarakat.
Yang kedua adalah mengenal pasti keperluan baru yang diperlukan oleh individu dan masyarakat agar kehidupan mereka ini lebih sejahtera. Yang ketiga adalah mencelah dan mencegah keperluan berisiko yang telah dikenal pasti daripada mempengaruhi secara negatif kehidupan individu dan kumpulan masyarakat yang belum tercemar. Yang keempat adalah mengekal pelihara individu dan semua anggota masyarakat pada tahap keupayaan pemenuhan keperluan diri sedia ada. Dan yang terakhir sekali adalah untuk membantu masyarakat kurang upaya dalam memenuhi keperluan diri atau kumpulan sosial dalam masyarakat yang dihalang secara struktural untuk memenuhi keperluan mereka. Sekarang kita dah tengok apa itu macam mana keperluan tu berkait dengan kebajikan sosial, dan kita juga tengok bagaimana kebajikan sosial ini memainkan peranan dia dari jaringan perkhidmatan sosial tu tersebut, dan apa maklumat yang boleh nak kita cari daripada daripada pengurusan dan tadbir urus kebajikan sosial itu sendiri. Jadi bila kita nak nampak ada kaitan antara kebajikan sosial dan keperluan tu, macam mana kita identify keperluan. So bila kita identify keperluan tu, kita kena perlu identify keperluan tu. Tadi saya sebut keperluan tu harus bersifat objektif dan tepat dan boleh diukur lah. So macam mana, apa prosedur nak menilai keperluan tu? Sebab inilah apa yang dihadapi oleh kebanyakan negara pada masa kini. Apakah cara dia kita nak menilai keperluan tu? Kita kena ada prosedur lah. Dan dalam kita nak prosedur ni, nak identify identify penilaian itu secara tepat, ini sangat mencabar terutamanya pada zaman era globalisasi ni, dan terutama bila dunia ni sering berubah dengan perkembangan teknologi kan. Considering dunia sekarang ni rapidly changing dari dibentuk kerana perubahan teknologi, perkembangan teknologi, sehinggalah ke krisis yang dihadapi oleh manusia sejagat pada hari ini, itu COVID-19. Jadi boleh bayang tak takrifan keperluan tu berbeza. Itulah dilema yang kebanyakan negara sekarang sedang hadapi pada waktu hari ini untuk memenuhi keperluan secara tepat. Okay, so sekarang sebab tu negara ni kan dihadapi dilema dari in terms of needs versus desires versus wants. So nak identify keperluan secara tepat, kita kena tahulah takrifan apa tu keperluan, apa itu keinginan, apa itu kemahuan. So untuk keperluan, takrifan ialah keperluan manusia terhadap barangan material yang diperlukan tu, keperluan manusia terhadap barangan material untuk survive dalam memainkan peranan biologi dan fisiologi mereka. Kalau keinginan pula, keinginan dan nafsu manusia untuk memiliki barangan material dan perkhidmatan tertentu. Dan kebiasaannya keinginan nafsu ni timbul daripada dua punca lah, biologi dan sosio-budaya pada masa itu, yang maknanya di persekitaran mereka tu. Maknanya, okey. Lepas tu kalau kemahuan pula, dia adalah gabungan daripada dua elemen, itu keperluan dan keinginan nafsu manusia tadi tu terhadap barangan material yang bukan merupakan keperluan asasi untuk manusia itu survive. Memandangkan kemahuan dan keinginan nafsu manusia itu bukan merupakan sebahagian daripada aspek keperluan fundamental atau keperluan asasi yang memastikan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. So he is really interested lah to see how the world is shaped by the kemahuan dan keinginan nafsu manusia ini, sebab kemahuan dan keinginan nafsu manusia inilah mempunyai impact ekonomi, sosial, politik, etika yang signifikan lah terhadap proses perkhidmatan kebajikan sosial itu sendiri. Sebab bila kita nak identify, sebab manusia akan sentiasa meminta dan menuntut kepada keperluan yang tak ada dalam hidup mereka tu. Jadi sebagai peranan institusi kebajikan sosial ni adalah untuk differentiate which one is important, which one is the keperluan asasi, which one is keinginan, which one is kemahuan kan. So untuk differentiate tu, dia kena tengoklah the reality of the personal consumption individu masing-masing. Reality personal consumption individu ni pula melihatkan kepada macam dia punya macam private consumption lah, private atau personal consumption individu sendiri. Individu sendiri belanja dia terhadap barangan atau perkhidmatan, macam contohnya kereta ke, rumah ke, ataupun barangan groceries ke kan, macam tu. Salah satu orang kata
benchmark untuk institusi kebajikan sosial untuk differentiate between the three components adalah dia melihat kepada reality personal consumption individu pada waktu itu, pada zaman itu. So, konsep kemahuan tadi tu, yang kita tengok tadi tu, konsep kemahuan ni oleh kerana dia beri impak yang besar kan. Sebab kebanyakan konsep kemahuan ni memang ada dalam reality personal consumption individu tu, oleh kerana peranan yang begitu signifikan konsep kemahuan ni, ia menyumbang kepada 3 teori berbeza ni. So, macam contohnya teori scarcity ni, teori opportunity cost dan utility optimum. So, maknanya kita dapati golongan yang mengaut keuntungan ni memang banyak mengaut keuntungan lah dari aplikasi ketiga-tiga teori ni dengan dia menggunakan pemahaman mereka terhadap teori ni dalam menghasilkan produk dan mengaut keuntungan daripada pengguna-pengguna yang membeli produk itu tersebut. So contohnya kita tengok salah satu, kalau kita tengok dari perspektif ekonomi, perspektif ekonomi ni scarcity ni merujuk kepada teori scarcity ni merujuk kepada jurang antara sumber dan kemahuan. Kalau sumber tu dia limited, dia tak banyak, dan tapi manakala kemahuan pula macam tak ada limit, dia limitless. So oleh kerana kemahuan tu jauh mengatasi daripada sumber yang ada, maka perlulah ada suatu sistem yang untuk menguruskan sumber tersebut supaya alokasi ataupun pengagihan atau penyampaian sumber tu disampaikan hanya kepada pihak yang betul memerlukan. Maksudnya disampaikan kepada pihak yang betul-betul berkeperluan sahaja. Sebab itulah pentingnya dalam dunia kebajikan sosial dan dunia sistem kebajikan sosial untuk betul-betul institusi kebajikan sosial memainkan peranan mereka untuk differentiate, untuk ukur dengan tepat apa keperluan yang diperlukan, supaya keperluan yang diperlukan tu tidak bercampur aduk dengan keinginan ataupun kemahuan. Okey, itu scarcity. Kalau merujuk kepada sumber kepada opportunity cost adalah macam kalau kita ada dua pilihan, kita pilih pilihan satu, maka kita rugilah pilihan kedua, kita terdapat faedah yang diperoleh daripada pilihan kedua. Tapi kita dapat faedah yang boleh diperoleh daripada pilihan yang kita buat, itu pilihan satu. Ini maknanya dengan kata lain, dia merupakan kehilangan benefit ataupun faedah yang kita boleh dapat daripada pilihan yang lain apabila kita sudah pun membuat satu pilihan. Okey, itu opportunity, itulah teori opportunity cost. Manakala yang terakhir adalah inilah optimum utility. So, manakala teori optimum dia merujuk kepada kepuasan, satisfaction yang boleh didapatkan oleh seseorang individu daripada penggunaan barangan atau material yang dia mampu beli berdasarkan pendapatan isi rumah dia tu. Maknanya kalau contohnya pendapatan isi rumah dia hanya mampu beli barangan ataupun perkhidmatan pada level tertentu, peringkat rendah contohnya, maka sejauh mana kepuasan yang dia peroleh daripada penggunaan dia terhadap barangan ataupun perkhidmatan yang dibelinya daripada ikut selaras dengan pendapatan isi rumah dia. So, kenapa saya sebut pasal ketiga-tiga teori ini? Kenapa saya sebut pasal kapitalis? Apa kaitannya dengan kebajikan sosial? Sebab untuk institusi kebajikan sosial, kadang-kadang ketiga-tiga teori ini mengaburi sempadan definisi antara keperluan, keinginan dan kemahuan yang saya sebut pada awal-awal pada slide sebelum ini. So, bila mengaburi, dia mempunyai impak yang besar terhadap perkhidmatan sosial kebajikan itu sendiri. Sebab itulah ada perkataan pencatu. Maknanya catu kalau opportunity, kalau scarcity, kalau sumber tu limited tapi kemahuan dan keperluan ramai disuarakan oleh orang-orang yang hendak dapatkan sumber tersebut daripada institusi kebajikan sosial tersebut. Jadi dia kena buat pencatuan. Jadi dia ada keistimewaan, contohnya keutamaan, alokasi perkhidmatan, bagaimana dia membahagikan perkhidmatan tersebut. Dia perlu target betul-betul golongan yang memerlukan sahaja. Kalau kapasiti institusi kebajikan sosial itu adalah limited. Okey? Tu contoh dia. So, sebab itulah pentingnya kita kena ada prosedur penilaian keperluan. Kepentingan penilaian keperluan ni ialah nombor satu, dia dapat bina program perkhidmatan sosial yang berasaskan needs-led services.
Maknanya needs and services ni dia bersesuaian dengan keperluan masyarakat tu. Apabila dia boleh bina program perkhidmatan sosial yang sedemikian, dia dapat menjamin kualiti dan keberkesanan proses perkhidmatan sistem kebajikan sosial itu sendiri. Dan nombor dua, dia membolehkan masyarakat melibatkan diri secara aktif dalam suarakan pandangan, keperluan, keinginan, kemahuan mereka. Semestinya apabila kita buat prosedur penilaian keperluan ni, apa sekali kita buat adalah kita turun padang. Kita akan tanya masyarakat apa keperluan dan keinginan mereka. So dari situlah kita boleh dapat idea. Kalau kita ni institusi kebajikan sosial ni, kita ni turun padang tanya, survey, interview masyarakat, kita dapat idea, kita dapat gambaran, apa ataupun kita dapat pengetahuan sejauh mana tahap kekurangan keperluan yang dialami oleh masyarakat setempat dan apakah perkhidmatan ataupun barangan yang kita boleh tawarkan bagi meringankan beban masyarakat yang mengalami kekurangan keperluan tu, defisit keperluan tersebut. So, sebab itulah pentingnya prosedur penilaian keperluan ni adalah kerana dua ni lah. Nampak bina program perkhidmatan sosial, need-led services. Kedua, kita involvekan masyarakat untuk suarakan apa yang mereka kurang, apa yang barangan apa atau perkhidmatan apa yang mereka kurang. So, impak penilaian keperluan inilah dia memberi peluang kepada masyarakat mengalami defisit keperluan untuk membuat penilaian sendiri. Dia juga membolehkan kerajaan menggunakan sumber yang terhad semaksimum mungkin. Maka ianya boleh menjamin, seperti yang sebut dia, menjamin kualiti dan keberkesanan sistem kebajikan sosial yang diamalkan, yang dipraktiskan oleh kerajaan pada waktu ketika itu. Okey. So, prosedur menganalisis keperluan ni dia put emphasis on inilah identification of the keperluan individu atau anggota masyarakat dan mencadangkan solution atau resolusi dan proses penilaian kepentingan dan keberkesanan resolusi pencerahan ataupun intervensi tersebut. So, nak buat benda ni, prosedur ni, dia melibatkan identification, analisis dan menentukan ini bantuan. So, dia memerlukan survey keperluan yang kompleks lah untuk capai maklumat, nak kena pasti, nak analisis, nak tentukan ini bantuan ni. Dia memerlukan survey keperluan yang kompleks. Survey keperluan kompleks ni antara contoh yang saya sebut, ni 3 yang sebut ni, model perbezaan, model pemasaran, model membuat keputusan. Kita tak perlu go in detail lah nak study apa itu model perbezaan, apa itu model pemasaran, apa itu model membuat keputusan. Sebab 3 model ni, untuk kursus ni kita tak perlu pergi, kita just tahu je apa contoh-contoh survey keperluan kompleks senarai list dia, apa contoh model perbezaan, model pemasaran, model keputusan lah, atau contoh-contoh survey keperluan yang kita boleh jalankan bagi mengenal pasti, menganalisis dan menentukan ini bantuan yang diperlukan oleh masyarakat. Okay? So, antara perkara yang perlu dikenal pasti dan dianalisis dalam survey keperluan ialah, kita tengok what do clients perceive they need. Apakah bantuan perkhidmatan yang dianggap ataupun diproseskan individu ataupun anggota masyarakat sebagai berbenar diperlukan oleh masyarakat. Atau apakah masalah yang individu atau anggota masyarakat. What problems are they experiencing. So, apakah sejauh manakah bantuan atau perkhidmatan sedia ada berkesan bertindak balas dengan masalah keperluan yang ditekan oleh individu masyarakat tersebut. Ataupun adakah fragmentasi bantuan atau perkhidmatan sedia ada ni memenuhi keperluan individu. Mana sebaran cara kita agihkan ni, fragmentasi atau pengagihan kita ni, pecahan pengagihan atau pecahan bantuan atau perkhidmatan kita tawarkan kepada masyarakat ni memang betul memenuhi keperluan individu dan anggota masyarakat yang kita tawarkan tu. Okey, saya rasa untuk kuliah pada minggu ini setakat ini saja. Saya ucapkan selamat berjaya. So kita sudahi kuliah kita dengan tasbih kifarah dan surah Nas.